Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini masih lagi bersama dengan ustaz dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Yang mana pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan pelajaran sirah, iaitu perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta bagaimanakah perkembangan agama Islam. Tajuk dalam pelajaran sirah pada hari ini iaitu berkenaan dengan Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum ini kita telah pelajari berkenaan dengan peperangan-peperangan dalam Islam. Hari ini kita teruskan lagi dengan pelajaran seterusnya iaitu berkenaan dengan Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum itu, mohon kepada sidang penonton dan juga murid-murid untuk sama-sama tekan butang subscribe dan kongsi kepada seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat. Moga-moga pelajaran kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Jom kita teruskan, murid-murid. Apakah perjanjian Hudaibiyah itu? Dalam pelajaran sirah kita pada hari ini, kita akan lihat dulu terlebih dahulu berkenaan dengan latar belakang perjanjian Hudaibiyah. Apakah latar belakang perjanjian Hudaibiyah? Iaitu yang pertama, kita lihat apakah pengertian maksud perjanjian Hudaibiyah itu. Apa yang dimaksudkan dengan perjanjian Hudaibiyah? Iaitu perjanjian damai antara Rasulullah dengan musyrikin Makkah. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian damai, keamanan antara Rasulullah dan juga para sahabat dengan musyrikin Makkah. Itu maksud perjanjian Hudaibiyah. Seterusnya kita lihat dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Kenapa dinamakan perjanjian tersebut sebagai perjanjian Hudaibiyah? Iaitu dinamakan perjanjian Hudaibiyah kerana ianya ditandatangani di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Sebab itulah dinamakan perjanjian Hudaibiyah, kerana berlaku perjanjian tersebut di satu tempat, nama dia Hudaibiyah. Di mana tempat Hudaibiyah itu? Tempat Hudaibiyah itu berdekatan dengan kota Makkah. Mana di luar daripada kota Makkah, hampiran dengan kota Makkah. Itu sebab dinamakan perjanjian tersebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Seterusnya, murid-murid, cuba kita lihat latar belakang perjanjian Hudaibiyah seterusnya, iaitu berkenaan dengan tarikh. Bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah tersebut? Iaitu berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, selepas peristiwa Bai'atul Ridwan. Bila berlaku, murid-murid? Iaitu bulan Zulqa'dah. Tahun bila? Tahun ke-6 Hijrah. Maknanya setelah 6 tahun Nabi berada di Madinah, barulah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Dan berlakunya perjanjian Hudaibiyah tersebut selepas berlakunya Bai'atul Ridwan. Seterusnya, cuba kita lihat penglibatan. Siapakah yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut? Penglibatan dalam perjanjian Hudaibiyah iaitu Rasulullah dan para sahabat dengan kaum musyrikin Quraisy, yang mana mereka diwakili oleh Suhail bin Amru. Maknanya penglibatan dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut antara Rasulullah dan para sahabat dengan musyrikin Quraisy yang berada di Makkah, yang mana mereka menghantar wakil mereka yang namanya adalah Suhail bin Amru. Itu yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Seterusnya, dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut, kita lihat apakah sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Mesti ada sebab ataupun punca berlakunya perjanjian Hudaibiyah tersebut. Yang pertama, kaum musyrikin menghalang rombongan Rasulullah yang sedang menuju ke Makkah untuk menunaikan umrah. Nabi SAW yang berada di Madinah bersama dengan para sahabat berkeinginan untuk
menunaikan umrah di Makkah. Semasa Nabi sedang menuju ke Makkah untuk sama-sama menunaikan umrah, maka kaum musyrikin Quraisy yang berada di Makkah pada masa itu menghalang Rasulullah dan juga para sahabat, tidak mahu bagi mereka masuk ke Makkah untuk menunaikan umrah. Ini antara punca sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Disebabkan halangan tersebut, maka berlakulah satu perjanjian antara orang Islam Rasulullah dan sahabat dengan musyrikin Quraisy. Yang kedua, punca berlaku ataupun sebab berlaku iaitu sikap Rasulullah dan para sahabat yang suka bertolak ansur dan cintakan keamanan. Kerana sahabat dan juga Rasulullah ini suka kepada keamanan dan suka bertolak ansur. Walaupun mereka seorang yang kafir, tidak mahu berlakunya peperangan, pertumpahan darah. Maka Nabi dan juga para sahabat bersetuju untuk melakukan perjanjian Hudaibiyah. Berlakunya itu adalah sikap Rasulullah dan juga sahabat, suka keamanan, tidak mahu berlaku peperangan dan suka bertolak ansur walaupun kepada orang kafir musyrikin Quraisy pada masa tersebut. Inilah sikap yang perlu ada dalam diri kita bersama untuk kita sukakan kepada keamanan, jauhi perbalahan. Jauhi perbalahan, lebih-lebih lagi antara sesama kita, antara kawan-kawan. Kalau boleh kita cuba elakkan berlakunya perpecahan, pergaduhan. Itulah berkenaan dengan latar belakang perjanjian Hudaibiyah. Itu saja perbincangan kita. Moga-moga apa yang dibincangkan mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.